Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba, sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau mendengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabaran dia. Dia tak ada tergopoh apa. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf, lalu dia menghambakan diri dia kepada nafsu syahwat tadi kan. Kita tengok macam mana Zulaikha. Tetapi untuk pengetahuan semua, ada kisahnya selepas itu. Zulaikha memang gila betul nak ke Nabi Yusuf sebab handsome, ketampanan dia tu. Kan dikatakan Nabi Yusuf paling tampan di kalangan Nabi, tapi Nabi kita Nabi Muhammad ada semua sifat, paling tampan, paling kuat. Nak kata besar tak besar benar, nak kata gemuk tak gemuk benar, kurus tak kurus benar, sedang-sedang saja. Nah. Yang sedang-sedang, macam tu lah, sedang-sedang. Kan? Jadi Nabi Yusuf AS lepas itu dia kahwin dengan Zulaikha. Tetapi bila kahwin, bila Zulaikha dah kenal Islam, dah kenal Allah, dia mengurungkan diri dia dalam bilik. Sebab dia takut terpandang muka suami dia. Bayangkan, dia takut nanti tengok suami dia, dia lupa ke Allah. Macam tu lah, ada handsome. Kita tak ada lah sampai macam tu benar. Tak ada hair, tak ada api, muka lelaki dia tu. Tengok, tak ada warna, tak rasa apa benar. Kan? Kan? Tapi Nabi Yusuf macam tu sekali lah, dia takut sampaikan Allah turunkan ayat. Suruh Nabi Yusuf, kau bersamalah dengan Zulaikha sebab aku nak kurniakan putera-puteri untuk menjadi pewaris Nabi, untuk jadi Nabi yang seterusnya. Macam tu. Barulah Zulaikha pergi jumpa dengan Nabi Yusuf dalam satu rumah tu. Kita janganlah, saya minta maaf bang, saya terpaksa kurangkan diri saya sebab saya tak tergamak ni muka abang, takut saya lupa ke Allah tu. Bukan kau abang handsome nak menyampah tu, jangan. Jangan buat pula kan. Kan? Jadi mana kata tu lah hebat ya kan, sampai tahap tu mengurung diri dia sebab ketampanan Nabi Yusuf ni. Kemudian diceritakan Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian daripada aspal ni, kain ni memang kasar betul-betul lah, yang murah ni kan. Kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka, maka takutlah engkau wahai anakku terhadap tipuan nafsumu. Sesungguhnya aku diuji 4 perkara, selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya. Kulihat syahwat dan keinginanku. Nampak? Makna dia cerita tadi, takutlah dengan tipuan nafsu, iblis, dunia, nafsu, syahwat. Bila sebut iblis pula, ni satu hal juga orang tanya, apa beza syaitan, apa beza jin, apa beza iblis? Sama ya, katakan ada orang tu malih tu. Kan malih nak jawab samalah, kan. Macam itu kan ada yang tanya apa beza riak, ujub dan takbur, kita dah jawab. Kan? Jadi kalau nak tengok beza jin, apakah perbezaan antara jin, syaitan dan iblis? Macam lebih kurang, tapi ada lebih, ada kurang. Jadi jin, ciri-ciri jin adalah makhluk Allah. Dia diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang, surah Ar-Rahman ayat 15. Jin daripada angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma, surah Al-Hijr ayat 27. Yang pentingnya jin makhluk yang diciptakan daripada api, mempunyai alam dan kehidupannya itu sendiri. Dia dipertanggungjawabkan seperti kita, diperintahkan untuk beriman dan beribadat pada Allah. Antara mereka jin ni, dia makhluk dia tersendiri, kehidupan dia sendiri. Kan? Ada yang diperintahkan untuk memang diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Ada yang memeluk Islam, diberikan hidayah, dan ada juga antara jin-jin ni menyeleweng dan kafir. Ada juga ya. Jadi bagi Muslim tempat mereka syurga, bagi jin yang kafir tempatnya adalah di neraka. Itu jin. Okey. Nanti lu bunian lah tanya sekejap lagi bunian, polong, penanggar semua keluar kejap lagi. Kan tak, bunian ni istilah orang kita. Tapi sebenarnya dia mirip kepada jin. Mirip kepada jin yang mungkin jin yang menyeleweng tadi. Ada macam baru saya balikkan baru ni yang saya cerita balik tang Terengganu tu kan. Ada tak saya cerita? Kan? Yang saya sampai balik tang Terengganu nak pergi ke Pahang.
kat satu tempat institusi pendidikan tu, pukul 3 pagi saya sampai. Macam-macam lah yang menyambut saya malam tu, pukul 3 pagi tu. Masing-masing tak cerita ni. Senyap besok pagi tu cerita. Rupa semua nampak. Seorang nampak putih yang kat taman permainan tu duduk dia. Tak adalah awak sabut dah, diam je lah. Yang seorang ni nampak yang tak ada kepala. Seorang lah nampak pocong. Yang menego tu, tanya yang nego tu. Dia nampak pocong. Tu pun istilah pocong tu apa? Orang kita yang letak tu berbungkus tu. Bukan cakui kau tu. Cakui kuih. Jangan tanya. Kau nak berlarut kan? Jap. Kemudian kalau iblis pula makhluk pertama yang beriman dan ingkar kepada Allah. Yang pertama yang beriman iaitu di kalangan malaikat beza dia dengan malaikat-malaikat yang lain. Iblis ni, ablasa ni, dia kedudukan yang paling tinggi sekali. Dia sesatunya malaikat yang dicipta daripada api. Itu kata jin tadi, dia keturunan jin lah. Tapi dia daripada api. Tu sebabnya bila disuruh tunduk sujud kepada Adam, dia tak nak. Pahal pula dia pada tanah dan berapi. Tak nak dah tu. Tu bahasa kita lah. Dia tak cakap macam tu dah. Pula bunyi pilah lah buat tu kan. Dia tak nak. Jadi dia ingkar kan. Jadi kecuali iblis yang berasal dari jin lalu yang menerhaka kepada perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 50. Makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam AS diperintahkan untuk tunduk sujud kepadanya, sebenarnya perintah kepada malaikat yang lain. Apabila ia ingkar, lalu Allah keluarkannya dari syurga dan melemparkannya ke bumi bersama-sama dengan Nabi Adam AS. Ia adalah makhluk Allah yang paling tua umurnya, tetapi akan mati sebelum hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan seperti manusia dan jin yang lain. Ia adalah bapa jin. Iblis ni bapa pada jin, dan Adam pula adalah bapa kepada manusia. Syaitan pula, syaitan ni dia bukan makhluk yang lain, tapi dia sebenarnya adalah sifat umum yang diberikan dan bukannya khas. Faham tak? Dia bukannya satu makhluk yang lain. Dia sebenarnya boleh jadi kat jin. Setan boleh jadi kat jin, boleh jadi kat iblis. Setan betul. Nampak? Sah setan contoh kan, macam tu. Benda-benda tak elok pun kita sebut setan. Jadi syaitan ni adalah nama lain yang kita bagi. Kan? Syaitan ni sifat umum bagi iblis, sifat umum bagi jin yang kafir, dan juga sifat umum bagi manusia yang kafir. Setan botol dia orang ni, habis dikacau. Contohlah kan, kita cakap habis botol dikacau surau kita ni, setan botol. Mak, kenapa kita letakkan istilah setan tu? Mak, maknanya manusia yang kafir, jin yang kafir, dan juga iblis. Okey. Sebelum orang tanya, saya dah explain, saya siap. Okey, ya. Kan kau ada lah makhluk penunggu lah, penanggal lah. Pedanggal tu yang terbang kepala tu kan. Dan banyak nak tengok cerita Indonesia ni. Salah tu. Tapi orang tu dulu kan. Gambar. Memang ada yang sampai tengok waktu maghrib tu sebab tak bagi duduk kat luar. So rumah tutup pintu, tutup tingkap, kan. Kan macam mana tutup tingkap? Semua sliding. Tingkap pun tak ada. Mari macam ni tarik. Tarik solat cucuk solat tu kan. Mah kampung wan bagi berdomba nak tutup maghrib tu. Takut ada yang cak kan, takut. Lepas tu mari mandi kat kampung wan tu. Mana ada bumbung. Dindingnya zeng kan. Sejuk air kolah tu. Bila mandi tu rasa melintih kan. Penakut kecil-kecil kan. Malam memang sakit perut, memang pakat tak berak lah. Buat jamban mau kat luar. Kan dulu. Biar dia tunggulah besok lah kan. Boleh lah tahan tu kan. Heran tu. Sekarang tak nyompek kau lah kan. Okey.